Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, ulama berkata, Qasad apa tu? 6, Qasad 6 dah. Ulama berkata, fal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ulama berkata, fal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Arti kata ulama tu, maka mustahil itu barang perkara yang tidak dibenarkan pada akal adanya barang. Nah, kita tak benar pada akal adanya barang. Jadi ada lawan dia, tak ada. Nah, ada lawan tak ada. Jadi mudah kita, bila kita tak benar kata ada, maksudnya barang tu tentu tiada. Bila kita tak benar kata ada, akal kita tak boleh nak benar kata ada barang tu tentu tiada, tentu tak ada. Mesti tak ada. Barang yang mesti tak ada, hak tu orang panggil mustahil. Maka dia kata di sini ni, pada takrif ni, di takrif inilah nampaknya tiap-tiap perkara yang tidak dibenarkan adanya, tiap-tiap apa perkara yang kita tak boleh nak benar ada, maka mustahil belakalah. Kita tak boleh nak terima kata ada, mustahil. Nah, sebab dia kata barang yang tidak dibenarkan pada akal adanya barang, kita tak boleh nak benar akan ada dia tu. Kalau itu, apa tiap-tiap barang yang tidak dibenarkan ada, itu mustahil lah. Maka membawalah kepada termasuk sifat nafsiyah Allah. Masuklah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni sifat wujud, sifat ada Allah tu. Sifat ada Allah, dia bukannya sampai kepada satu peringkat ada, tak? Ada diri sifat tu. Ada tak diri sifat tu? Tak ada. Bila dia tak sampai kepada satu peringkat ada, maksud dia benda tu tak ada. Walaupun dia sungguh hak tu kita tak nafilah. Nah, memanglah sifat wujud Allah tu sungguh, tapi dia tak naik kepada satu peringkat ada. Bila dia tak naik kepada satu peringkat ada, maksudnya dia tu masih lagi dikatakan tak ada. Diri dia tu tak ada. Sifat wujud tu, diri dia tu tak ada. Nah, tang sungguh pilih tu. Cuma nak abang kata dia tu tak ada. Sungguh pun tak ada lah. Tak ada lah. Sungguh pun tak ada. Nah, dia bukan macam sifat mak ni sungguh lagi ada, hak tu lain. Ni sungguh tapi tak ada. Tetap tak ada. Kalau gitu masuklah kata mustahil. Sebab mustahil ni, nah, perkara ataupun barang yang tidak dibenarkan pada akal ada. Kita tak boleh nak benar kata dia ada. Maksud dia benda tu mesti tak ada. Barang tu, barang yang mesti tak ada. Sifat wujud ada ke? Tak ada. Kalau gitu masuklah kata mustahil. Dia rosak tu. Takrif ni rosak tu. Ni kena jaga dalam matan umum barahin. Dalam matan umum barahin, kita jagalah takrif tu. Macam mana nak jawab balik? Dan sifat salbiah Allah
Dan sifat salbiah Allah masuk juga atau kat sifat nafsiah. Ni termasuk sifat salbiah Allah. Qidam baqa tu semua tak ada tu. Sedia tak ada mula. Nah, baqa tak ada akhir. Tak ada akhir tu ada ke di Tuhan tu? Ada diri kan tak ada akhir? Mana ada diri? Sungguh betul sungguh lah, tapi dia tak ada. Dan dia tak ada. Nah, dia tak ada diri dia tu, tak ada diri sifat tu. Cuma kita boleh faham, kita boleh reti ya. Bab faham reti tu biasalah. Cuma nak abang kata dah faham tu ada kan benda tu? Tak ada juga. Jadi bila tak ada, masuk dah dalam kata mustahil. Sebab mustahil ni barang yang mesti tak ada. Ataupun benda yang kita tak boleh nak benar ke akal ada. Bila tak boleh nak benar ke akal kata ada lawan dia tak ada. Maksudnya mesti tak ada. Ada tu kita tak boleh benar dah. Ada dia tak boleh nak benar. Maksudnya mesti tak ada lah benda tu. Masuk habis lah qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith sampai wahdaniyah masuk habis. Lepas tu dia kata apa? Bahkan kesemua istihalatul mustahil. Masuk habis. Bahkan kesemua istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil. Tak lemah. Ada tak kat Tuhan tak lemah? Tak nyanyuk. Tak bisu. Tak bukan ada. Yang ada kudrah, tak lemah, tak ada. Tapi sungguh tak kat Tuhan? Sungguh benda tu. Cuma ada ke? Tak ada. Tak ada. Dia tak naik satu peringkat yang ada. Jangan lupalah. Benda ada ni kita boleh kesan dengan panca indera. Kalau takat sungguh, dia tak boleh kesan lagi dengan panca indera. Hak tak ada, mudah kata, ada lawan tak ada. Hak ada boleh kesan dengan panca indera. Hak tak ada, tak boleh kesan. Mana-mana satu pun tak boleh kesan dengan panca indera. Tu bagi faham ada dengan tak ada tu. Jadi kalau boleh kesan dengan panca indera, dia naik kepada satu peringkat yang dikatakan ada. Tapi kalau tak boleh nak kesan dengan panca indera, maka hak ni dia tak sampai kepada peringkat ada. Bahkan kesemua istihalatul mustahil. Dan sifat maknawiyah Allah. Dan atas dekat sifat nafsiyah. Ini termasuk juga mana? Sifat maknawiyah. Maksud sifat maknawiyah kaunuhu tu pun tak sampai kepada peringkat ada. Dan ketiadaan makhluk pada azal. Dan atas dekat Pak Nur lagi ya, sifat nafsiyah ni termasuk juga ketiadaan makhluk pada azal. Pada azali sebelum daripada Tuhan buat makhluk lah. Waktu sebelum Tuhan buat makhluk tu, makhluk tak ada. Makhluk tak ada tu sungguh kan? Sungguh. Tapi ada tak makhluk tak ada tu? Mana ada? Cuma kita fahamnya makhluk tak ada. Tapi dia tak naik peringkat ada. Kalau itu tak bolehlah masuk dalam ta'rif fal mustahilu tu. Sebab fal mustahilu tu fal mustahilu tu kita tak boleh nak benar kata ada. Maksudnya benda mesti tak ada. Benda tu mesti tak ada. Ketiadaan makhluk memang tak ada lah. Habis. Di dalam ni takluk dekat termasuk di dalam jumlah, di dalam perhimpunan segala mustahil. Masuk dalam perhimpunan segala mustahil. Padahal semua tu wajib. Kalau kita mengaji semua wajib, bukan mustahil. Maka membawalah kepada muskil dan rosak pahaman lah. Rosak pahaman. Jadi sebab tu ta'rif mustahil ni
dikira sebagai tak manik. Tak manik. Tak. Takrif wajib, hak mari kita ngaji, hak tu tak jamak, dia tak menghimpun. Hak ni tak manik. Nak buat takrif ni dia kena ada dua lah, jamak dengan manik. Jangan lupa lah. Nah, dalam masalah takrif ni. Oh, ni liang lah. Ada jamak dengan manik. Jadi nak buat takrif ni boleh. Okay. Buat takrif ni mesti kena ada dua. Satu jamak, yang kedua manik. Ataupun dia ada bahasa lain, dia orang panggil pasal dengan apa itu, jarang sebutlah benda ni. Semawi dah itu ni. Tutu Fitri duk Yaman ni. Fasal dengan apa tu? Jenis dengan pasal. Jenis dengan pasal. Jinsun dengan faslun. Nah, boleh juga. Jamak dengan mana? Kalau bawa beta dia kata jamak ni yang menghimpun. Ni kandang lah orang panggil. Yang menghimpun ni kandang. Mana yang menegah, ni pagar. Nah, kena ada dua ni. Ingat bahasa mudah, bahasa orang tua mudah. Kandang dengan pagar. Kita nak impun lembu buat kandang tu. Boh lembu lah ni. Tapi kalau tak buat pagar, kambing boleh masuk pi. Himpun cantik lah. Ni orang panggil. Kandang ni orang panggil jamak. Jadi takut hak lain pada lembu masuk, buat pagar. Buat pagar tambah. Nak tegah daripada hak lain masuk. Kena buatlah manik satu lagi. Macam tu juga takrif mustahil tu. Tengok, apa yang tak kena takrif mustahil ni, dia tak ada manik. Yang menegah tak ada. Maka afrad yang wajib pun masuk ni. Padahal sifat nafsiyah tu, sifat wujud Allah, hak tu wajib, bukannya mustahil. Patutnya tak boleh masuk lah dalam kandang mustahil. Tiba-tiba pasal apa boleh masuk? Sebab tak ada manik. Manik dia tak ada. Jadi takrif dia tu tak ada manik tu orang panggil. Manik tu tak ada. Dia hanya jamak, tak manik. Kalau hak wajib mari ni, dia tak jamak pula. Jamak tu tak ada pula. Dia masuk habis hak mustahil boleh hak takrif wajib kemarin ni. Dia buat keluar pula. Dia tak boleh nak buat masuk afrad wajib dalam tu. Sifat nafsiyah tak boleh masuk dalam kata wajib. Kemarin ni. Padahal sifat nafsiyah tu memang wajib dah. Tiba-tiba tak boleh masuk dalam wajib. Maka takrif tu orang panggil tak ada jamak. Dia tak menghimpun. Kandang tak ada. Lepas tu macam mana tengok dia kata hamba menerangkan, hamba musannaf ni menerangkan, merongkaikan. Adalah lafaz wujuduhu. Adalah lafaz wujuduhu itu, wujuduhu dalam takrif itu telah menjaga ni, telah memperingati ulama dengan makna subutuhu. Wujuduhu tu makna dia subutuhu. Ada dengan makna sungguh. Itu. Ada dengan makna sungguhnya barang. Atau tahaqququhu. Tahakkuk ni pun kalau ikut sungguh.
Pasti boleh, ataupun sungguh takut. Tahaqqaqa ya tahaqqaqu, tahaqquqan. Takut ni sungguh. Tu dia habaq depan tu. Yakni sungguhnya barang. Sungguh barang tu lah. Jadi adanya dengan makna sungguhnya. Kat tu. Tak boleh nak benar kata sungguh. Kalau begitu tanda dekat menjaga ulama tu telah menjaga ulama dengan makna subutuhu atau tahaqququhu tu. Kalau begitu mustahil pada akal itu. Mustahil pada akal tu mana? Barang yang tidak dibenarkan sungguhnya barang. Barang yang kita tak benar sungguh. Nah, kita nak kata sungguh tu tak boleh. Tu. Nak kata sungguh pun tak boleh. Bila kata sungguh pun tak, maka nak kata ada lagi lah jauh. Tu benda mustahil. Sungguh pun tak dah. Nak ada lagi jauh lah. Kerana ada ni dia tinggi lagi daripada sungguh. Sungguh bawah daripada ada. Sungguh pun tak boleh kata ada hak mustahil ni. Sungguh tak boleh kata ada. Kalau gitu ada kan? Ada lagi tak boleh kata. Faham tak? Faham? Habis. Lepas tu macam mana? Mustahil qadim tu yang kita akan bincang nanti bab belakang ni, bab mustahil qadim kan. Duk kata mustahil qadim. Ada pun tak. Sungguh pun tak. Ada lagi jauh. Lepas tu nak pibuh dia qadim dengan mana sungguh pun tak mustahil ni. Sungguh pun tak dia. Tak mustahil sungguh lah. Tapi kalau mustahil tu bukan sungguh dah. Jadi gitu. Mustahil ni barang yang tidak dibenarkan sungguhnya. Maka terbitlah. Maksud mustahil tu barang yang tentu tidaknya. Lawan bagi sungguh dia tidak ataupun tak. Kalau gitu mustahil ni barang yang tentu tidaknya barang. Barang yang tentu daknya. Atau perkara hak daknya perkara boleh belakang. Tidak boleh, dak boleh. Ikutlah. Perkara hak dak. Kalau begitu, kalau maksudnya barang yang tentu tidak atau perkara hak dak tu, kalau begitu keluarlah sifat nafsiah. Terkeluar sifat nafsiah. Sebab sifat nafsiah bukannya tidak, bukannya tak, tapi dia sungguh. Tu. Dia sungguh. Maka dia akan masuk dalam dia tak boleh masuk dalam kata mustahil. Sebab mustahil barang yang mesti tidak ataupun barang perkara yang hak dak. Wujud Allah ni dak kan? Wujud Allah sungguh. Sungguh. Gitu. Barulah kita boleh bawa masuk habis. Awak bawa keluar habis lah. Hak tak patut-patut dia tu boleh bawa keluar lah. Kot tu. Dia keluar sifat nafsiah dan sifat salbiah pun keluar. Qidam Allah, sifat salbiah Allah Ta'ala ilah. Qidam Allah dak kan? Qidam Allah sungguh bukan dak. Mustahil benda hak dak. Qidam Allah ni dak kan? Qidam Allah sungguh bukan dak. Kalau itu tak boleh masuk dalam kata mustahil qidam Allah. Tak masuk dalam kata mustahil. Ilah sifat salbiah ilah ila akhirih, itu tu tanda semua tu ke semua istihalatul mustahil, sifat maknawiyah atas tadi, dan ketiadaan makhluk pada azal di dalam
daripada jumlah, keluar tu daripada jumlah, daripada himpunan segala mustahil itu. Keluarlah, tak masuk. Bahkan ianya sifat nafsiyah ila akhirih itu termasuk di dalam jumlah, di dalam himpunan segala yang wajib pada akal. Masuklah wajib lah kita mengaji kemarin. Seperti yang terdahulu sebutnya. Habis ulama berkata pula, ni takrif ni elok ni. Takrif ni elok. Ni elok ni bubuh dalam kitab tu. Taklif. Apa? Takrif ni. Ambil takrif hak ni. Tapi asal etika memang pakai takrif ni. Al-mustahilu ma la yaqbalu subuta. Dia memang pakai takrif ni, dia tak pakai takrif Imam Sanusi Matan Umul Barahin. Hak ni dalam yang saya jumpa, hak ni syarah Kharidah dah. Syarah Kharidah Bahiyah. Tu hak kita beli tu lah. Syarah Kharidah. Ni tengok. Dia Matan Umul Barahin ataupun sebut secara pelak dia Ummu Ibrahim. Kalau hak tu dia pakai tu Mala Yutasawwaru. Pelak Kelantan lah. Orang Kelantan dia Ummu Ibrahim. Yang ni pelak orang Kelantan dia begitu tu. Tahu ni nak pergi Kelantan tau. Tanya dia, orang Kelantan apa sebut Ummu Ibrahim ke Ummul Barahin? Kalau tu burhin mana? Burhin. Al-mustahilu ma la yaqbalu subuta. Artinya mustahil itu barang yang tidak terima ia barang akan sungguh. Tak terima sungguh. Bila kita tak terima sungguh, maksudnya barang mesti dak. Betul lah. Mesti tidak. Boleh. Dah tak terima sungguh, dak lah. Ataupun tidak. Yang ni barang yang tentu tidaknya barang, atau perkara hak daknya perkara. Tentu sama sekali. Tentu sama sekali. Dengan tak nanti kira akal. Tak nanti kira akal. Apa tak nanti kira akal? Tak nanti kira akal tu maksudnya, kalau akal tak fikir pun ia tetap mustahil. Tu benda tu. Kalau akal tak fikir apa, mustahil tu. Tu kata tak nanti kira akal. Tak ada Allah. Tak ada Allah ni perkara hak tak terima sungguh ke? Tak ada Allah ni. Hak tu masuk dalam kata ma la yaqbalul subuta ke? Perkara hak tak terima sungguh. Tak ada Allah. Kalau betul, tak ada Allah sungguh. Kalau tak terima sungguh, kalau gitu sungguh. Tak ada Allah sungguh. Tu penyakit, tak ada Allah sungguh. Tak ada Allah ni barang yang tak terima sungguh lah. Maksudnya barang yang mesti tak. Tak ada Allah tu mesti tak lah. Mesti tak. Okey. Nak kena akal fikir dulu ke baru tak ada Allah ni mustahil? Tak payah fikir. Fikir tu untuk kita. Nak untuk kita lah. Lah orang beriman ni nak kemas belah kita. Tapi kalau kita tak fikir, tak ada Allah tu mustahil tak? Mustahil tu. Kita tak fikir tetap mustahil. Tu nak apa tu? Tu kata tak nanti kira akal. Tak nanti lah. Tetap mustahil. Habis. Masuk lagi, ulama berkata fal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Arti berkata ulama tu, maka yang harus itu barang yang sah. Ni pun sama juga Matan Umul Barahin juga. Maka yang harus itu barang yang sah dan boleh jadi atas tafsir. Sah tu apa dia? Boleh jadi. Tu sah. Boleh jadi, boleh terima. Pada fikiran akal adanya barang dan tiadanya barang. Kita boleh terima ada dan tak ada. Nak kata tak ada boleh ya.
Ada? Boleh boleh terima belaka. Ada masin di ayat laut. Boleh terima tak? Boleh. Tak ada masin dekat ayat laut, boleh tak? Boleh lagi. Boleh lagi. Benda mungkin. Nak? Benda mungkin. Boleh belaka. Mata masin pun apa masalah? Tak. Kan ada masin kat ayat laut tu wajib? Tak. Harus ya. Boleh ada, boleh tak ada. Di sini nampaknya, di sini pada takrif ni nampaknya jaiz itu ialah terkena di atas perkara yang menerima ia perkara akan adanya perkara. Dia terima ada dan akan tiada nyanya perkara jua. Dia terima ada dan terima tak ada. Kalau gitu dia kena perkara hak jenis terima ada dan tak ada saja. Seperti buah anyo. Anyo tu nyok. Buah nyok. Nah, macam mana dia mai hamzah kali kan. Jadi anyo. Buah anyo. Boleh jadi orang tani ya. Orang tani tu. Buah anyo. Ni tutup balik. Buah anyo. Dia kata buah nyok dan umpamanya buah apa lagi pun. Jadi nak abang hantar benda ada. Benda ada dengan benda tak ada. Benda hadap pusing di antara ada dan tak ada. Maka tak termasuklah diri luruhnya. Buahnya. Diri luruh tak masuk Sebab diri luruh tu benda yang sungguh. Dia bukannya duk berpusing di antara ada dan tak ada luruh. Dia cuma berpusing di antara sungguh dan tak je. Tak masuklah diri luruh. Boy. Tutup terus dah. Ni kita buka lagi. Bukan tak bagus zikir, tapi kena bagi kena tempat. Macam orang main mengaji, pegang tasbih duduk zikir. Orang main tempat mengaji, bawa pen, bawa kitab main duduk mengaji. Bukan pegang tasbih duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak kena tempat. Tak kena tempat. Bukan tak bagus zikir tu. Tak kena tempat. Macam makan nasi dan jamban. Tapi tak kena tempat. Mana nak selera elok. Orang duduk majlis ilmu, buat cara duduk majlis ilmu lah. Ini dia tahu. Ini tak termasuklah diri luruhnya buahnya tak masuk. Dan umpamanya tergolek kan. Tergolek buahnya, tergolek golek buahnya. Buahnya golek. Golek tu ada kan? Kan ada. Tak ada. Kalau itu tak masuklah kata harus. Luruh pun tak masuklah kata harus, sebab harus dia hanya berlegar di antara ada dan tiada. Dan untuk benda yang terima ada dan tiada. Ni pun masalah kan? Kalau itu luruh buahnya tu bukan harus. Itu. Dan juga memberi pahala Allah ni, memberi pahala. Allah bagi pahala. Hak kita mengaji usuluddin, harus saja Tuhan bagi pahala. Memberi pahala bukan benda ada. Pahala ada tapi memberi tu. Ada. Memberi pahala Allah Ta'ala akan mukmin. Dan ni atas dekat luruh. Ni tak termasuklah diri memberi pahala Allah Ta'ala akan mukminin. Dan buat atas dekat luruh lagi. Diri buat mungkin. Tuhan buat mungkin. Dalam matan Ummul Barahin dia kata apa? Sifat jaiz. Sifat jaiz tu ni kita mengaji tu. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin, buat tiap-tiap mungkin atau meninggalnya tiap-tiap mungkin.
Jadi buat tu ada ke buat tu? Bukan ada. Buat tu cuma kita faham mengeluarkan daripada ada daripada tak ada kepada ada. Buat Tuhan. Jadi dia bukan sampai satu tahap ada. Kalau gitu buat tu tak boleh kata harus. Tak masuklah kata harus. Ni takrif jaiz ni dia tak jamak. Jamak tu tak ada. Dia tak menghimpun afrad jaiz tu masuk dalam jaiz. Dia tak jamak. Dan umpama buat mungkin. Kerana itu perkara. Ilat tak termasuk tu. Sebab apa tak termasuk tu? Kerana itu perkara mula daripada luruhnya sampai habis dah. Memberi pahala, buat mungkin. Itu perkara tu bukanlah bergilir, bukanlah berpusing ganti, bukanlah bergilir ganti, berpusing antara ada dan tiada. Dia bukan duk bergilir di antara ada dan tak ada. Luruh dengan tak luruh tu, hak tu dia bukan duk berpusing di antara ada dan tiada. Dia duk pusing di antara sungguh ataupun tak je. Hanya di antara sungguh dan tidak jua tu. Hanya apa? Hanya berpusing, katalah. Hanya berpusing tu ataupun bergilir ganti tu antara sungguh dan tidak. Agak tu. Jadi dia pusing duk sungguh ke tak? Sungguh ke tak? Orang tanya luruh kan? Banyak luruh dah kan? Kita dah tak ada luruh. Tak kena tu. Tak. Tak. Kenapa tak? Banyak luruh dah kan? Tak. Tak lagi. Jadi benda luruh ni benda sungguh je. Kita bukan tengok luruh. Kita tengok banyak. Tengok banyak daripada atas siu lepas bawah. Luruh dah. Faham kata hak tu orang panggil luruh. Tak luruh. Dia beza luruh dengan jatuh weh. Beza. Orang tak kata jatuh dah banyak tu. Sebab jatuh ni dia tak semua. Dia sebahagian daripada juzuk benda tu ya. Tapi maluruh ni kesemua banyak tu. Biji. Luruh luruh banyak. Jadi luruh tu dia sungguh, dia bergilir ganti antara sungguh saja. Padahal itu perkara dinamakan dia akan itu perkara yang harus pada akal. Padahal semua tu masuk dalam harus pada akal belaka. Maka membawalah kepada muskil dan rosak. Ni muskil pada takrif dah. Takrif jaiz tadi ni. Rosaklah, rosak pahaman takrif jaiz. Jadi dia tak jamak, hamba menerangkan adalah lafaz wujuduhu dan adamuhu itu seperti yang dahululah juga. Macam dulu juga. Iaitu seperti yang dahulu, seperti pada takrif wajib dan mustahil. Iaitu seperti yang dahulu mana? Wujud dengan makna sungguh, ada dengan makna sungguh, dan adam ni tiada dengan makna tidak ataupun tak. Maka termasuklah juga perkara yang bergilir ganti di antara sungguh dan tidak. Itu di dalam jumlah yang harus pada akal. Ulama berkata pula al-jaizu ma yaqbaluhuma. Ma yaqbaluhuma. Huma tu balik dekat al-intifaq dengan subut. Kan intifaq dengan subut tu ma la yaqbalul intifaq dengan ma la yaqbalus subuta. Yaqbaluhuma ni yaqbalul intifaq wa subut lah. Yang harus itu ialah barang yang menerima ia barang akan keduanya, yakni sungguh dan tidak, dengan tak nanti kira akal, tak nanti kira akal sama.
Dia terima sungguh ataupun tidak. Tengok, kalau terima sungguh, hak ada tu mesti terima dah. Hak ada terima dah. Macam kita kata takrif wajib kan. Takrif wajib apa nama? Ma la yaqbalu wajib ni ma la yaqbalu al-intifa'. Jadi ma la yaqbalul al-intifa'. Jadi barang yang tidak diterima, tidak terima oleh ia barang tu, al-intifa' akan ternafi, akan tidak lah, kita kata tidak. Jadi kalau gitu, ringkas dia, barang mesti, bila tak terima tidak, barang mesti sungguh. Bila barang mesti sungguh, okey. Barang mesti sungguh, okey, masuklah dalam kata wajib tu, masuk dalam apa? Dalam tu? Wujud, sifat wujud, qidam. Okey, masuk habis lah. Okey, kudrah masuk tak? Kudrah masuk. Kudrah bukan ada kah? Tak ada pula kudrah. Kau mana ni? Aku mana tahu. Kudrah ni ada tak? Kudrah masuk sifat makni. Sifat makni ni sifat ada. Ada. Lepas tu macam mana boleh masuk dalam ni? Sebab sungguh lebih rendah daripada ada. Jadi macam marilah kita kata tiap-tiap hak sungguh tu, tiap-tiap yang ada tu dia sungguh. Kudrah ni ada, dia masuk juga dalam kata sungguh. Sebab dia ada. Tapi bukan semua tiap-tiap sungguh tu ada. Ada hak sungguh tu dia tak ada. Sebab tu masuk juga kudrah. Tu ni takrif ni dia jamak sungguh. Jamak manik semua ada tu. Tu takrif bagi wajib habis hang tu. Ajaran pasang pada tujuan kita. Ajaran pasang maksud dia pelaga. Pelaga maksud dia nak pelaga takrif ulama dengan misal. Nak pelaga takrif ulama tu, hak ulama buat tu dengan misal, dengan contoh. Ada Allah ni, wujud Allah itu dikatakan wajib pada akal. Wajib pada akal, pada suluhan akal lah. Akal ni tempat suluh saja. Kalau tak suluh macam tu lah, wajib juga ada Allah. Akal ni awak nak suluh ya. Ada Allah Ta'ala itu dikatakan wajib pada akal. Wajib pada akal hak sebelum ni ya. Kerana ianya ada Allah tu perkara yang tentu sungguh semata-mata. Perkara hak tentu sungguh semata-mata. Apa semata-mata tafsir? Tidak dibenarkan tidak. Tidak dibenarkan tidak. Tidak dibenarkan tidak ni, tidak nampak pada suluhan akal ni. Kok kata tidak tu. Macam itulah. Ataupun tak boleh nak benar, tak boleh nak kata tak tidak tu, tak boleh. Sungguh sampai tak tu lah. Dan mungkir, tidak dibenarkan mungkir. Nak mungkir. Ataupun dan ni atas dekat tidak dibenarkan boleh. Ni tidak dimungkir sama sekali. Tak boleh nak mungkir langsung. Tak boleh kita nak tolak langsung, tak boleh. Nak ingkar tak boleh langsung. Qiyaslah ni, pelagalah pada tiap-tiap sifat Allah yang bangsa sungguh itu. Qiyas lagi lah. Qiyaslah hak sifat Allah bangsa sungguh, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Qiyas lagi. Lepas tu tambah lagi, kudrah Allah Ta'ala dikatakan wajib pada akal juga. Kudrah pun dikatakan wajib pada akal juga.
juga tu ni seperti wujud. Seperti wujud Allah lah. Tu maksud juga seperti wujud Allah. Sebab apa dikatakan wajib juga? Kerana ianya kudrah yang tentu sungguh. Kudrah tu pun sungguh juga. Cuma sungguh dia ada extra sikit. Dia kata tambahan pula adanya kudrah. Dia ada pula. Dah sungguh ada pula. Benda ada dia mesti sungguh dah. Benda sungguh tak tentu lagi ada. Tak tentu lagi. Ni umur khusus mutlak juga di antara ada dan sungguh ni. Tiap-tiap ada itu sungguh. Semua benda ada mesti sungguh. Kudrah ada, sungguh ada. Zat Allah ada, sungguh begitu. Tapi kalau benda tu sungguh macam sifat wujud, tak mesti lagi naik kepada peringkat ada, tak mesti lagi. 7. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, idrak, takwin. Tambah lagi hak khilaf. Idrak dengan takwin tu bukan dalam kitab Faridah lah. Duk bahas tu kat kampung. Sampai lari sengah orang kampung. Kena idrak dengan takwin. Dah kudrah, iradah teruk dah nak faham. Masuk idrak dengan takwin pula. Kaunuhu mukawwinan. Kaunuhu mudrikan. Pi terus nak. Pi terus. Tak bahas dah dia karang kan. Kena cerita juga. Siapa karang sifat idrak ni, pendapat ni siapa pakai sifat idrak. Siapa pakai sifat takwin pula. Khilaf lah. Hak dua tu khilaf. Hak ittifaq 7 Hak tu hak wajib ngaji banyak lagi sifat ma'ani Tuhan banyak lagi. Hak wajib ngaji 7 tu dah ittifaq. Kalau nak kira ma'ani Tuhan belungguk-lungguk tak terhingga banyak. Tu kita maklum. Cuma hak wajib ngaji 7 jadi kudrah ni ada pula, tambah ada pula kudrah tu, ada di zat tu. Qiyahlah pada tiap-tiap sifat Allah yang bangsa ada itu. Qiyah pelaga. Mana kita kata hayah. Hayah ni masuk dalam kata wajib sebab dia tu perkara yang mesti sungguh. Lagi pula dia tu ada. Tambah lagi dia tu ada. Sungguh lagi ada gitu lah. Jaga-jaga. Bila perkara itu yang tentu ada dirinya, maka lazimlah sungguh gati. Tu dia buat ni siap dah. Buat penjagaan siap dah. Jaga-jaga dia. Syekh Dok Odin ni kita dia gitulah bahasa kampung kan. Dia jaga. Dia tak ada penjagaan, dia tak ada. Jaga-jaga Bila perkara itu yang tentu ada dirinya, diri perkara. Bila perkara tu dia ada diri dia, maka lazimlah sungguh gatik. Dia mesti sungguh. Tak lari lah. Tu yang kata tiap-tiap yang ada mesti sungguh. Habis lah. Boleh kali tak? Tak boleh kali. Dia tak boleh tiap-tiap yang sungguh tu ada, tak boleh. Cuma tiap-tiap yang ada mesti sungguh. Mesti sungguh. Umum khusus mutlak. Tak ada Allah Ta'ala itu dikatakan ni dipanggilkan mustahil pada akal. Mustahil pada akal, mustahil pada suluhan akal. Tak ada Allah Ta'ala tu dikatakan mustahil pada akal. Kerana ianya tiada tu ilat pada kata dikatakan. Kerana ianya tak ada Allah tu perkara yang tentu tidaknya perkara. Atau hak dak tentu-tentu. Hak dak sama sekali, tentu-tentu sama sekali. Tu tentu-tentu. Ni tak ada Allah ni perkara mesti tidak, ataupun perkara hak dak tentu-tentu sama sekali. Lemah Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil juga. Lemah Allah tu mustahil juga. Lompat. Qiyaslah segala lawan sifat salbiyah. Ni tak ada. Tak dibenarkan sungguh sama sekali. Ni tentu-tentu tu dah. Tak dibenarkan sungguh sama sekali. Qiyaslah, pelagalah segala lawan sifat salbiyah. Hambuh lagi lah. Baharu Allah.
Pengaruh Allah tu perkara hak yang tentu tidak, ataupun perkara hak dak. Gitu. Kiah lagi. Lemah Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil juga. Sebab apa dikatakan mustahil? Kerana ianya lemah tu termasuk di dalam jumlah ni perhimpunan perkara yang tentu tidak atau hak dak juga. Nah, dia tentu tidak, mesti tak. Lepas tu hak dak lah, tamalah. Tambahan pula tak ada sekali pula. Tak ada sekali pula. Tambah lagi. Lemah ni lawan dia apa dah? Kudrah. Kudrah ni sifat yang jenis ada. Kalau gitu lemah kena jenis ada juga. Jenis je ada tapi dia tak ada. Jenis dia. Sebab dia lawan bagi ada, dia pun kena jenis ada. Dia masuk dalam kata wujudi. Lemah tu masuk dalam kata wujudi. Wujudi tapi makdum. Dia tak ada. Kalau kudrah wujudi maujud. Ada. Memang ada. Faham tu? Dia wujudi. Wujudi kan. Cerita juga. Ni kena ingat takrif ni. Bukan takrif, kaedah. Tiap tiap-tiap maujud itu wujudi. Lepas tu bukanlah tiap-tiap wujudi itu maujud. Faham tak? Tiap-tiap maujud itu wujudi. Wujudi ni jenisnya, jenis dia ada. Jenis, kategori ada. Maujud? Tak maujud. Lemah Tuhan ni wujudi tak? Wujudi. Maujud tak? Tak maujud. Tu kata bukanlah tiap-tiap wujudi macam lemah Tuhan wujudi. Itu maujud. Tapi kalau maujud mesti wujudi. Zat Tuhan maujud tak? Maujud. Kalau itu wujudi tak? Wujudi. Kudrah Tuhan maujud tak? Maujud. Kalau itu wujudi tak? Wujudi. Ada. Bangsa ada. Ini balik fikir tiap tiap adami itu makdum. Bukanlah tiap-tiap makdum itu adami. Faham tak? Fikir. Balik fikir. Dia kena fikir. Benda ni kena fikir banyak. Tarik. Dia tak fikir tak lebih. Nampak contoh Hasan? Cuba try tak? Sebab contoh. Tuli apa? Tuli Allah. Masuk dalam kata apa? Wujudi tapi makdum. Nak ni tiap-tiap adami. Tiap-tiap adami itu makdum.
Adami apa dia? Hak mana Adami? Ada mula? Tiap-tiap ada mula? Okey, Adami itu ada mula lagi? Bangsa tak ada Adami. Bangsa tak ada. Dia tak ada. Okey. Ada mula. Kau mana? Okey, sifat salbiah. Sifat al-salbiah tu Adami tak? Okey, bangsa tak ada sifat salbiah. Makdum tak? Makdum lah. Makdum lah. Sifat salbiah tu makdum lah. Wujud Tuhan ni ada tak wujud Tuhan? Tak ada. Adami? Makdum tak wujud tu? Makdum lah. Tak ada. Makdum lah. Tiap-tiap Adami makdum. Jangan duk lari. Tiap-tiap Adami makdum. Jangan duk fikir memang Adami tu makdum lah. Makdum lah. Sekarang payah apa? Wujud Tuhan tu sendiri dah. Wujud tu Adami. Kategori dia tak ada. Bila dia masuk kategori tak ada, dia mesti makdum. Tang sungguh tak ada bincang ni. Tang sungguh kita pun tahu kata sungguh. Tapi nak abang kata dia dalam kategori Adami lagi. Benda sungguh tapi Adami. Tapi bukanlah tiap-tiap makdum tu Adami. Untuk buat je tak? Nampak lah? Bukanlah tiap-tiap makdum tu Adami. Macam mana? Okey, tiap-tiap makdum apa awal tu? Qidam. Okey. Qidam masuk dalam kata makdum lah, benda tak ada. Okay. Bukanlah dia tu Adami. Dia bukan Adami. Kalau gitu qidam ni masuklah apa? Wujudi. Dah tak Adami. Kacau lah. Pening lah. Allah, pening elok baik nak tanya ustaz budak lah soalan ni. Mampus ya. Dah mudah je. Makdum tu apa dia tadi kan kita mengaji hak mana apa? Ambil baliklah hak tadi ni. Dia kata tiap-tiap Adami tu makdum. Okey, makdum. Makdum ni mesti tak ada. Lemah Tuhan ada tak? Makdum ke maujud lemah Tuhan? Tak ada. Okey, kategori dia tak mana? Kategori lemah Tuhan. Lemah lawan bagi apa? Wujudi. Lemah. Nak lemah tu. Lemah tu dia lawan. Lemah Tuhan tu dia lawan bagi kudrah. Kudrah tu kategori apa? Wujudi. Kalau gitu lemah tu kena masuk dalam wujudi. Okey, lemah tu wujudi lagi makdum ke wujudi lagi maujud? Makdum. Okey. Tiap-tiap makdum. Dan bukanlah tiap-tiap makdum tu Adami. Lemah Tuhan makdum, tapi Adami tak? Tak, dia wujudi. Wujudi. Tak nak boleh je. Dah boleh tak apa. Tekan tu. Jangan apa? Tu kena ingat lah. Kau apa dah? Sampai ambil anak ke 12. Dah tengah. Sikit 10 minit. Ke 12 tak apa. Lepas tu lepas sekolah hari cuti. Tak apa, ambil balik fikir duduk. Dia tauhid gitulah, dia kena sambil duduk sambil duk buat kereta nak fikir belah kereta. Tak apalah. Dia terang nak terbuka, tapi kalau terbuka pun main dengan lama tak fikir, dia tertutup balik. Lah memang dia terlupa balik. Apa benda tu, macam mana nak fikir awak ni? Oi,
Tambah sifat kalam tu balik fikir sifat kalam. Pakai pi tu lah. Tauhid dia bukan satu benda yang senang kok lah. Banyak benda nak kena fikir. Hang tu. Dia kena ada ni semua apa himmah minat dalam tauhid ni boleh buat, boleh fikir. Ada orang yang sungguh tu dia minat sungguh. Halah ni nak fikir kan. Fikir dia sonok. Tambah benda susah kan. Kita fikir-fikir kita nampak pula. Oh, dia puas Allah. Masa Allah. Kok tu lah. Nikmat dia lain lah. Nikmat dia lain. Hak senang tak ada fikir ni masuk biasa kan. Tapi hak jenis nak kena fikir ni mantik-mantik tu. Bila nampak tu, dia syok tu. Tak nak apa. Habis, jadi dia kata lemah Allah Ta'ala tu dikatakan mustahil juga. Kerana ianya termasuk di dalam jumlah perhimpunan perkara yang tentu tidak. Atau hak tak juga. Tambahan pula, tak ada sekali pula. Dia tak ada pula. Tak ada. Tak ada. Dia lawan bagi kudrah yang ada tu. Demikianlah semacam lemah jugalah. Semacam lemah tiap-tiap lawan bagi sifat yang bangsa ada. Ambil lagi lah bisu, buta, pekak semua. Habis hang tu. Buat Allah banti yang tu. Tang bangsa ada banti yang tu. Buat Allah Ta'ala, buat Allah. Ni membuat oleh Allah Ta'ala akan umpama langit bumi. Atau tinggal buat. Tak buat tak buat langit bumi. Itu satu. Dan juga memberi pahala atau mengazab. Memberi pahala dekat orang taat, mengazab orang maksiat. Hak tu dikatakan, dipanggilkan yang harus ni perkara yang harus pada akal. Hak tu perkara yang harus pada akal. Tapi syarat dia jangan tilik dalil lah. Benda harus tak boleh tilik dalil lah. Kalau tilik dalil Quran habis ya. Macam mati kita lah harus. Mati, tak mati harus. Tengok dalil Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Wajib mati balik. Jadi dia harus ni dia tak boleh tilik pada akal. Lepas tu kalau kita kata bagi pahala, okey. Bagi pahala kepada orang kafir. Harus tak? Harus lagi. Seksa orang taat harus tak? Harus. Zalim tak? Tak zalim. Tak zalim. Hak Tuhan belaka. Tuhan boleh buat zalim tapi tak zalim. Bagaimana? Tuhan tu bagi budak-budak kecil kena penyakit. Siapa bagi kena? Kan dia sakit sendiri, bukan Tuhan bagi. Tuhan bagi kena. Zalim tak Tuhan? Tentu dia tak berfikir tu Tuhan buat zalim lah. Tak kata begitu. Budak kecil ada buat maksiat dia. Mana ada buat maksiat? Bukan siapa bagi sakit. Untuk kena fikir tu. Tu kata Tuhan buat zalim ni tak kena. Tak kena. Sakit tu benda harus. Nak buh kat orang tua ke, orang muda ke, budak kecil kan ikut dia. Dia Tuhan. Hak dia belakang. Hak dia belakang. Kita tak zalim lah. Rintah hak dia nak buat kot mana ikut dia. Dikatakan harus pada akal kerana ianya perkara yang dibenarkan kedua belah. Benar mana kedua belah tu? Tafsir kedua belah tu sungguh atau tidak, boleh jadi sungguh, boleh jadi tak. Demikianlah yang bergilir ganti di antara ada dengan tiada. Maksudnya nak ada tak apa, nak tak ada pun tak apa. Macam dia kata apa? Seperti diri langit bumi. Langit bumi hak ni benda ada. Benda kita boleh dapat dengan panca indera, boleh tengok langit, bumi boleh tengok bumi. Benda ada. Macam tu juga benda ada pun dia masuk juga dalam kata apa hak boleh terima kedua belah ni. Dibenarkan kedua belah sungguh ataupun tidak. Benda ada masuk juga sebab sungguh dia bawah lagi daripada ada. Ada tinggi lagi. Bila hak sungguh masuk bila kata dia ni terima sungguh, hak ada lagi terima lah.
Seperti diri langit bumi sendiri. Habis hang tu beberapa penjagaan, wallahu alam. Habis bab hukum akal ni tak jauh. Habis dah bab hukum akal, lepas tu nak masuk bab jirim, arak apa semua. Tu muka surat awal lah. Apa lah? Oh, pagi tu tak ada arak dah. Pagi-pagi tu tolak pergi dah.